Dah, pastikan semua berkaitan dengan Khadijah aja. Semua. Lain Khadijah aja. Jadi sempat cover semua. Sebab semua berkaitan Khadijah aja. Dah, sampai siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan 10 ayat terakhir daripada surah Kahf. Mudah-mudahan kita menghafalnya insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidin wal mustad'afina fi Filastin wa khususan fi Gazzah wa sairi biladil muslimin, amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam Ustaz Muiz, Tuan barisan Imam Bilal-Bilal, AJK Masjid dan seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian.
InsyaAllah kita menyambung kembali perbincangan kita daripada buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaAllah pada malam ini fokusnya diberikan kepada isteri Nabi yang pertama, iaitu Khadijah. Satu-satunya isteri yang mana Nabi bermonogami dengannya. Nabi kahwin seorang sahaja isteri sewaktu bernikah dengan Khadijah. Manakala sewaktu selepas daripada Khadijah, Nabi memulakan poligami. Memulakan perkahwinan isteri yang ramai. Okey, kebelakangan ni pula tuan-tuan, banyak pula kita dengar balik cerita berkenaan dengan poligami disebabkan adanya apa dia panggil baru-baru ni, dia punya istilah dia, pempengaruh Islamik. Dia panggil apa nama? Islamic influencer sebenarnya. Pempengaruh yang bersikap Islam lah. Apa entah nama dia. And then dia kahwin satu lagi. Dan kemudian mulalah macam biasalah apabila adanya satu orang manusia yang ada terkenal dalam masyarakat, bila dia mengamalkan poligami maka orang akan kutuk lah. Jadi yang pertama kita kena betulkan pandangan ni tuan-tuan. Apabila seorang suami kahwin seorang lagi isteri, dia bukan curang. Curang ini apabila dia melakukan hubungan dengan perempuan yang lain tanpa perkahwinan. Apabila dia berkahwin dengan seorang perempuan yang lain, maka dia telah menghalalkan hubungan tersebut. Bila hubungan tersebut halal, maka ianya diiktiraf di dalam Islam. Dan si isteri yang kedua ni pula mendapat hak seperti mana isteri yang pertama. Si suami ni wajib memberikan nafkah, provide rumah, provide makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dia dapat hak-hak tersebut. Jadi dia bukan cerita curang lah. Dalam Islam ni kalau apabila dia berkahwin dengan seorang lagi isteri ataupun kahwin 2-3 orang isteri, itu bukannya curang kepada isteri yang pertama. Itu adalah perkara yang dia halal untuk lakukan. Daripada segi keadilan tu cerita lain lagi. Dia ni adil ke tidak? Contohnya dia lebihkan isteri muda dia. Tu cerita yang lain. Tapi daripada segi halal ke tidak hubungan tu, halal. Maka tak boleh untuk kita kritik perkara tersebut. Apa benda lah, tak baik apa benda dia buat pada isteri pertama. Tak, kita tak tahu cerita, kita diam je lah. Dan benda ni pun, ya Allah, biasalah netizen kan tuan-tuan, banyak lagi benda kita boleh sibukkan diri. Tapi benda-benda macam ni lah seronok manusia untuk sibukkan. Inilah benda yang semangat untuk dia cari. Sebab itulah rancangan-rancangan yang berkaitan dengan artis-artis ni sentiasa ada sambutan. Sentiasa ada sambutan disebabkan manusia ni memang jenis suka nak ambil tahu pasal kehidupan orang lain, especially orang-orang yang banyak follower, orang-orang yang terkenal. Okey. Cukuplah tentang perkara tu. Kita lihat balik bagaimana Nabi SAW menyantuni kenalan-kenalan isterinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadijah wa laqad halakat qabla an yatazawwajani bi thalathi sinin lima kuntu asma'uhu yadhkuruha wa laqad amarahu rabbuhu an yubashshiraha bi baitin fil jannah min qasab. Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhbahu syata thumma yuhdi fi khullatiha minha." Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, aku tak pernah rasa cemburu kepada mana-mana perempuan seperti mana cemburunya aku kepada Khadijah. Padahal Khadijah ni telah meninggal dunia, telah wafat 3 tahun sebelum Nabi menikah dengan aku. Lama dah kawan ni meninggal. Lepas 3 tahun baru Nabi menikah dengan Aisyah. Tapi Aisyah tak pernah jealous dengan mana-mana perempuan seperti mana jealousnya dia dengan Khadijah. Hebatnya cinta Nabi kepada Khadijah. Ini kerana apa? Kata Aisyah, ini kerana Nabi ini suka nak sebut tentang Khadijah.
Sikit-sikit Nabi teringat pada Khadijah. Sikit-sikit Nabi cakap, suara ni macam suara Khadijah. Nanti kita akan baca hadis-hadis yang berkaitan dengan Khadijah, macam mana Nabi sangat-sangat sayang kepada Khadijah. Kemudian Nabi banyak sebut tentang Khadijah ni, antaranya Allah pernah mengarahkan Nabi untuk memberi berita gembira kepada Khadijah tentang istana daripada permata di syurga nanti. Ni antara perkara yang Nabi sebut kepada Khadijah. Maksudnya pengorbanan Khadijah ni, betapa hebatnya Khadijah sebagai isteri kepada Rasulullah sehingga dia mendapat penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga pernah menyembelih seekor kambing untuk Nabi hadiahkan kepada kawan-kawan baik Khadijah. Ini antara perkara yang Islam ajarkan. Kalau kita buat baik dengan seseorang ataupun kita sayang pada seseorang, maka kita buat baik juga dengan kawan-kawannya. Contohnya, kita sayang kepada ayah kita dan kita tahu ayah kita ni adanya kawan-kawan baik sewaktu hidupnya. Maka apabila ayah kita telah meninggal dunia, maka kita meneruskan hubungan baik itu dengan kawan-kawan kepada ayah yang kita kenal. Biasanya memang ayah akan pergi ke rumah ini, pergi ke rumah itu. Bapa suka pergi ke rumah kawannya ataupun selalu undang kawannya datang ke rumah. Jadi hubungan tersebut diteruskan untuk menunjukkan tanda betul-betul kita ni sayang kepada orang tersebut walaupun dia telah meninggal dunia, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari juga ada tambahan sedikit yang mana ada pernah kata Aisyah, aku berkata kepada baginda Nabi, macam dah tak ada perempuan lain dah dekat dunia ni selain daripada Khadijah. Punya jealous sampai dia sebut begitu kepada Rasulullah. Dah tak ada perempuan lain, kasih sebut pasal Khadijah je ni. Lantas baginda menjawab, Khadijah itu begini dan begini, dan daripada dia jugalah saya mempunyai anak. Yang ni ada panjang sikit, nanti kita akan sebut. Kita boleh lihat setelah kita baca buku ni yang agak lama tuan-tuan, dah sampai ke bab 60, kita tahu dah, patutnya kita dah jelas dah, Aisyah ni memang kuat cemburu. Isteri Nabi yang paling kuat jealous adalah Aisyah. Sebab apa? Yang pertama, Nabi kahwini dia usia yang muda. Kemudian, dialah satu-satunya isteri yang belum pernah dikahwini oleh orang lain sebelum dia mengahwini Nabi. Maksudnya dia ni anak dara, perawan sewaktu Nabi berkahwin dengan dia. Maka dia punya manja dia punya jealous dia berbeza dengan perempuan yang pernah berkahwin. Sebab perempuan yang pernah berkahwin biasanya lebih matang. Tapi hebatnya Aisyah tuan-tuan, dalam keadaan dia cemburu, dia sampaikan juga hadis tentang Khadijah kepada para sahabat yang lain. Diceritakan juga tentang apa yang berlaku. Apa yang Nabi ni selalu sebut pasal Khadijah. Dalam cemburunya dia masih juga menyampaikan kebenaran. Maksudnya dia tidaklah menyembunyikan, sebab aku ni memang jealous dengan Khadijah, tak payah ceritalah pasal Nabi ni sayang pada Khadijah. Cukuplah. Nabi cerita kat aku dah lah, tak payahlah aku cerita kat orang lain. Nyasik polah cambiar. Kita boleh lihat balik ke semua kisah cemburunya Aisyah. Baginda dia sendiri yang menceritakan tentang cemburunya Aisyah ni. Bukannya orang lain, Aisyah sendiri yang menceritakannya. Sedangkan cerita tersebut kadang-kadang mendedahkan kelemahan dirinya sendiri. Namun, untuk menyampaikan amanah ilmu, beliau tidak malu untuk menceritakan tentang cemburunya dirinya sendiri. Bahkan, Aisyah menceritakan juga kelebihan-kelebihan madu-madu yang lain yang dia cemburukan tu. Ada dia ceritakan tentang kelebihan-kelebihannya. Okey, seterusnya tentang Khadijah lagi, sama. Aisyah menceritakan juga, daripada Aisyah juga, istazanat Halah bintu Khuwailid ukhtu Khadijata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'arafa istizana Khadijah farta'a lidhalik faqal Allahumma Halah
فقالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. Kejap tuan-tuan. Hadis ni tak berapa komplit. Saya kena lupa nak cari tadi ni. Yang dalam buku ni dia tak habis. Qad abdalaka khairan minha. Okey. Pada satu hari, Halah binti Khuwailid. Halah ni adalah adik-beradik perempuan Khadijah. Nama dia Halah. Satu hari dia meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah. Adalah apa dia halnya tak diceritakan kenapa. Jadi bila Halah meminta izin nak masuk, Nabi terpegun bila dengar suara Halah. Sebab suara adik-beradik ni kadang-kadang dekat-dekat je. Jadi Nabi terkenang kepada cara Khadijah meminta izin waktu Khadijah masih hidup. Maka Nabi terpegun sekejap. Lalu Nabi pun menyebut, ya Allah, Halah rupanya. Punyalah dia rindu kepada Khadijah. Lalu kata apa nama ni? Kata si Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata apa? Aisyah cakap, aku ni terus cemburu. Cemburu aku bila dengar Nabi jadi macam tu. Macam tiba-tiba bergegas nak pergi jumpa. Halah rupanya. Padahal Nabi dah tahu dah Khadijah meninggal. Tapi sebab seronok bila mendengar suara Halah mirip kepada Khadijah. Lalu kata si Aisyah kata apa? Aisyah cakap, ma tadhkuru min ajuz min ajaizi Quraisy hamra'i shidqain halakat fid dahr. Kata Aisyah satu perkataan yang agak kurang asam jugalah. Aisyah kata, kenapa engkau ni masih nak ingat lagi kepada orang tua Quraisy yang dah merah rahangnya, yang dah lama mati? Maksudnya dia nak kata, kenapa nak ingat lagi yang dah tinggal tengkorak tu? Lama dah meninggal lah. Marah dia, jealous dia apabila tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat kepada Khadijah. Kemudian kata Aisyah, qad abdalakallahu khairan minha. Allah telah menggantikan untuk awak orang yang lebih baik daripada dia. Maksudnya siapa? Dia sendirilah nak cakap Allah dah gantikan Khadijah tu dengan aku lah. Dah bagi yang lebih baik dah. Ada jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Aisyah dalam hadis yang lain. Okey, ada dalam yang muka 65, terlupa ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas apa dia? Ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Tidak, Allah tak menggantikan untuk saya orang lebih baik daripada dia. Nabi marah bila Aisyah jawab, orang tua, asyik kau ingat kat orang tua tu yang dah lama masuk kubur. Macam tu. Nabi kata, qad amanat bi idh kafara biyan nas wa saddaqatni idh kazzabani nas wa wasatni bimaliha idh haramani nas wa razaqani Allahu azza wa jal waladaha idh haramani auladan nisa. Kata Nabi, Allah belum menggantikan untuk saya orang yang lebih baik daripada Khadijah. Dia beriman kepada saya, sewaktu orang lain semuanya ingkar untuk beriman kepada saya. Khadijah lah orang yang pertama yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi balik daripada mendapat wahyu yang pertama.
Khadijah lah yang menenangkan Nabi. Khadijah lah yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasaddaqatni idh kadzdzaba diyan nas. Khadijah membenarkan saya, mengatakan saya ni berkata benar. Sewaktu manusia semuanya mengatakan saya ni pendusta, kata Nabi. Wa wasatni bimaliha idh haramani an-nas. Dan dia merelakan hartanya untuk saya gunakan sewaktu orang lain semuanya enggan mengharamkan hartanya untuk aku gunakan untuk Islam. Orang lain semua tak nak membantu aku dengan hartanya, waktu tu Khadijah lah yang banyak bantu aku. Dan warazaqani Allahu azza wa jal waladaha idh haramani auladan nisa. Dan Allah telah merezekikan saya anaknya sewaktu Allah mengharamkan bagi aku anak-anak daripada perempuan yang lain. Waktu ni Nabi sebut ni belum ada Ibrahim. Nabi ada 2 orang isteri sahaja yang ada anak. Yang pertama Khadijah, yang kedua dia bukan isteri lah. Sebahagian kata bukan isteri, dia ni hamba. Hamba yang Nabi tiduri, kemudian dia melahirkan anak, Maria Al-Qibtiyah. Perempuan Kipti, Koptik. Orang kata yang keturunan Fir'aun lah. Fir'aun kan orang Koptik kan, Kipti. Belah-belah Egypt sana. Arab Koptik. Daripada Khadijah ada 6 orang anak. Daripada Maria ada seorang anak. Seorang anak tu namanya Ibrahim. Anak lelaki Nabi semuanya meninggal pada waktu kecil. Yang hidup sampai dewasa berkahwin cuma anak perempuan. Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah dan juga Fatimah. 3 orang lagi anak lelaki ni, Ibrahim, Qasim, Abdullah, 3 meninggal waktu kecil. Okey. Yang seterusnya, kita baca dululah baru kita cerita pasal bagaimana hebatnya Khadijah ni. Kita tengok dalam satu hadis yang lain. An Urwah bin Az-Zubair an Aisyah Ummul Mukminin annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh thumma hubbiba ilayhi al-khula wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannas fihi wa huwa at-ta'abbudu al-layali dhawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalik thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari Hira. Okey. Hadis ni panjang tuan-tuan, tak apa kita baca sikit-sikit. Daripada Urwah bin Az-Zubair bahawa Aisyah Ummul Mukminin menceritakan, ni daripada Aisyah juga. Permulaan wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Dan tidaklah baginda bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian selepas itu Nabi menjadi sangat suka bersendirian. Nabi tak campur dengan orang lain. Nabi duduk bersendirian di Gua Hira dan bertahannus, iaitu beribadah pada waktu malam. Kita panggil berkhalwat kan, khulwah. Mengasingkan diri, duduk kat situ, bertafakur kat situ. Pada bermalam dekat Gua Hira. Beberapa malam baginda beribadah di situ sebelum pulang kepada ahli keluarganya untuk menyiapkan bekalan untuk bertahannus semula. Kemudian selepas itu baginda pulang lagi kepada Khadijah untuk menyiapkan bekalan seperti sebelum ini sehingga datangnya kebenaran semasa baginda berada di Gua Hira. Datang kepada dia wahyu daripada Allah sewaktu Nabi di Gua Hira. Sebelum terlupa tuan-tuan, siapa pernah pergi Jabal Nur? Mana-mana yang pergi Mekah, Madinah ni biasa ada kan, pergi kan? Ni antara perkara yang kadang-kadang masalah orang buat. Dia pergi panjat Jabal Nur apa semua, penuh ke atas tu, lepas tu beratur nak buat apa? Dia nak pergi semayang kat dalam Gua Hira tu. Ada tak petunjuk daripada Nabi suruh semayang kat situ? Mekah dekat je tuan-tuan. Jabal Nur dengan Masjidil Haram, mana lagi utama untuk solat?
Masjidil Haram lah 100,000 kali ganda pahala kat situ. Pun bersesak-sesak juga manusia nak pergi semayang kat situ. Kalau nak tengok, tengoklah. Kan dia sebagai satu tempat kita nak tengok. Oh, rupanya kat sini tempat Nabi pernah mengasingkan diri. Oh, kat sini. Oh, tinggi juga tempat naik dia. Okey lah. Kita nak pergi tengok. Tapi siap pergi beribadah dekat atas tu lah, apa semualah, berzikir-zikir kat situ. Bukan salah. Bukan nak kata dia salah secara total. Tapi kan dah ada tempat yang lebih baik daripada tu. Iaitu di mana? Masjidil Haram. Dekat dah kat situ. Kenapa tak pergi Masjidil Haram? Nak juga ada semayang kat situ kak. Lepas tu nyusahkan orang tak boleh lalu kat situ kan. Ni perangai manusia. Asalkan ada tempat macam keramat sikit je dia belasah. Semua boleh. Gua Sur pun sama kak macam tu. Kan Gua Sur kan lagi tinggi kan. Pergi naik. Beratur orang nak pergi semayang kat situ. Sedangkan tak ada pun Nabi semayang dekat Gua Sur. Kat Gua Sur Nabi buat apa? Sembunyi. Jadi kalau nak ikut Nabi kat situ kena sembunyi. Masuk situ sembunyi kejap kan. Tak ada. Kita nak tengok secara itu adalah satu tempat untuk kita ambil pengajaran. Oh, kat sini rupanya Nabi pernah bersembunyi. Tinggi rupanya Gua Sur ni. Boleh tahan juga, susah nak naik ke atas apa semua kan. Jadi bolehlah kita ambil pengajaran. Tapi kalau sampai nak naik ke atas tu dengan adanya kelebihan-kelebihan nak pergi semayang kat situ apa semua, tinggalkanlah tuan-tuan. Rugi. Datang jauh-jauh. Baiklah semayang dekat Masjidil Haram. Yang mana memang Nabi dah janjikan dah 100,000 kali ganda. Baik semayang dekat Masjidil Haram. Dekat situ kita datang, kita tengok, lepas tu turunlah. Tak payah ni sangat melampau sangat dalam beragama. Okey. Kemudian Aisyah kata, faja'ahul malak faqala iqra. Qala ma ana biqari. Qala fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahd. Thumma arsalani faqala iqra. Qultu ma ana biqari. Fa'akhadhani faghattani as-thaniyah hatta balagha minni al-jahd. Thumma arsalani. Faqala iqra. Faqultu ma ana biqari. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Kemudian datanglah kepada Nabi malaikat, iaitu malaikat Jibril. Malaikat tu datang dan berkata, baca. Nabi kata, ma ana biqari, aku bukannya orang yang boleh membaca. Nabi menjelaskan malaikat tu memegang aku dan memeluk aku dengan kuat sehingga aku jahad, aku macam susah bernafas ke apa macam itulah, macam betul-betul kena peluk kan. Kemudian malaikat melepaskan aku dan berkata, baca. Aku pun jawab lagi, aku tak boleh membaca, aku tak pandai membaca. Lalu malaikat itu memegang aku dan memeluk aku kali kedua sehingga aku rasa susah, kesukaran. Kemudian dia melepaskan aku dan baca. Dia berkata baca. Aku pun menjawab, aku tak pandai membaca. Malaikat tu memegang aku dan memeluk aku dengan kuat kali ketiga. Kemudian melepaskan semula. Kemudian malaikat tu pun berkata, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Ayat 1-4 surah Al-Alaq. Ni biasa dah kita dengar dah hadis ni tuan-tuan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah yang menciptakan manusia daripada alaq, segumpal darah. Dan bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Kemudian faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yarjufu fuaduhu. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni zammiluni. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Laqad khashitu ala nafsi. Selepas itu Nabi pun pulang kepada keluarganya dengan hati yang gementar, yang Nabi takut, gementar hatinya bila melihat ada satu perkara yang pelik berlaku pada Nabi. Kemudian Nabi pun bertemu dengan isterinya Khadijah binti Khuwailid. Lalu Nabi berkata, zammiluni zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Sebab tu dalam Al-Quran ada surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut?
Nabi lah orangnya. Kemudian ahli keluarganya, Khadijah maksudnya, menyelimutkan Nabi sehingga hilang rasa takut Nabi. Kemudian Nabi pun menceritakan kejadian itu kepada Khadijah. Aku risau. Laqad khasyitu ala nafsi. Aku risaukan tentang diri aku ni. Aku takut tentang apa yang berlaku pada diriku. Kita tengok jawapan Khadijah. Ni satu perkataan yang sangat baik, tuan-tuan. Khadijah berkata, Kalla wallah ma yukhzika Allahu abada. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibn Ami Khadijah. Khadijah berkata, sekali-kali tidak bila Nabi kata aku risau tentang apa yang berlaku pada diri aku ni. Khadijah berkata, sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakan engkau sampai bila-bila. Kata Khadijah. Ni perkataan yang sangat hebat daripada Khadijah. Bila Nabi dalam keadaan takut, maka Nabi ada tempat untuk Nabi menyuarakan rasa ketakutannya, rasa tak selesanya. Dan Khadijah memberikan respon yang sangat baik. Tak mungkin ya. Tak mungkin wahai suamiku. Tak mungkin kau ni Allah celakakan kau. Kenapa? Sebabnya kata Khadijah, innaka latasilur rahim. Engkau ni orang yang suka menyambung silaturahim. Engkau jaga hubungan silaturahim. Kemudian engkau membela orang yang lemah. Kau bantu orang yang hilang barang. Engkau suka menjamu tetamu. Kau bantu orang yang melakukan kebenaran. Jadi Khadijah memberi jawapan yang melegakan hati Nabi SAW. Selepas itu Khadijah membawa Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, iaitu pakcik kepada ibnu ammi Khadijah, sepupu kepada Khadijah. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. Waraqah bin Naufal ni adalah seorang lelaki yang beragama Nasrani. Pada waktu jahiliyah, waktu semua orang menyembah berhala, dia ni tak sembah berhala. Dia beragama Nasrani. Agama Nabi Isa. Bukanlah agama Nabi. Yalah, maksudnya dia ni beragama dengan agama yang asalnya dibawa oleh Nabi Isa. Agama Islam jugalah. Sebab pada waktu tu kan belum ada agama Islam. Yang ada adalah agama yang sebelumnya, iaitu yang last dibawa oleh Nabi Isa. Islam yang dibawa oleh Nabi belum sampai. Yang ada adalah Islam yang dibawa oleh Nabi sebelumnya, iaitu digelar sebagai Nasrani. Waktu tu. Jadi dia ni beragama Nasrani pada masa jahiliyah. Waraqah bin Naufal ni boleh menulis kitab berbahasa Ibrani. Dia menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Punyalah, bukan calang-calang orang lah, kira alim pada zaman dia. Kena pula pada waktu semua orang menyembah berhala, pada waktu itu dialah yang menyembah Allah. Ketika itu Waraqah bin Naufal sudah tua dan dah buta dah matanya. Khadijah berkata, wahai sepupuku, dengarlah apa yang disampaikan oleh anak saudaramu ini. Alhamdulillah. Kemudian Waraqah berkata, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Maka Rasulullah memberitahu apa yang dialaminya. Setelah itu Waraqah pun berkata, hadzan namus alladhi nazzalallahu ala Musa. Inilah namus. Waraqah memanggil malaikat Jibril sebagai namus. Namanya namus, iaitu yang
Allah turunkan kepada Musa. Inilah malaikat yang sama. Ya laitani fiha jaza'a. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijiyahum. Qala na'am. Kata Waraqah lagi, alangkah bagusnya kalau aku ni masih muda. Kalaulah aku masih hidup ketika kaum kau mengusir engkau nanti. Rasulullah pun berkata, adakah aku akan diusir oleh kaumku nanti? Waraqah menjawab, na'am. Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara thumma lam yanshab Waraqah an tuwaffiya wa fatara al-wahyu. Waraqah menjawab, ya. Belum pernah lagi ada seorang yang datang membawa seperti mana yang kau bawa ni, melainkan dia akan dimusuhi. Mana-mana Nabi yang datang membawa risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, belum ada lagi yang bila datang kat kaum semuanya terima. Tak ada. Dan kalau yang setakat yang kita tahu tuan-tuan, kisah-kisah yang kita tahu tentang Nabi-Nabi yang sebelumnya, semuanya dimusuhi oleh Nabi-Nabi, dimusuhi oleh kaum-kaumnya. Kata Waraqah lagi, sekiranya aku masih ada pada saat kejadian itu, pasti aku akan menolong kau habis-habisan. Bagaimanapun, Waraqah tidak sempat kerana meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian, selepas itu wahyu terhenti. Sebelum datangnya wahyu yang seterusnya lah. Baik. Fokus kita pada hari ini adalah berkenaan dengan Khadijah. Khadijah adalah isteri Nabi yang sangat mulia, yang Nabi sangat sayang, dan juga dia adalah isteri yang kita panggil isteri yang sangat-sangat memberi impact yang sangat positif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah ada disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan arba'un min arba'i sa'adah, 4 kebahagiaan bagi seorang manusia ni. Apa dia? Yang pertama, mar'atus salihah, isteri yang salihah. Kebahagiaan yang pertama yang memang kalau kita ada, ni dah dapat bahagia dah. Pertama adalah isteri yang salihah. Yang kedua, tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, jiran yang baik. Dan yang keempat, tunggangan yang nyaman. Yang kita kata tunggangan sekarang apa? Kenderaan. Kenderaan yang selesa. Kenderaan yang selesa. Ada tak empat-empat ni tuan-tuan? Dapat jiran yang baik, ada isteri yang baik, adanya rumah yang luas, cukup selesa, dan juga ada kenderaan yang selesa. 4 ni menunjukkan kita dah mendapat kebahagiaan dah di dunia sebenarnya. Dan kadang-kadang kita tak perasan. Rupanya benda ni lah bahagianya yang kita dah ada, tapi kita tak perasan kita dah meraih perkara tersebut. Bersyukurlah kalau kita ada isteri yang salihah. Macam mana Khadijah ni menyokong perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah orang yang sangat membantu Nabi dalam apa-apa sahaja perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin lakukan. Sebab itulah kita ni apabila nak berpasangan, nak berkahwin, adanya garis panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Bukan sekadar cinta semata-mata lah. Kan dalam kalau lagu-lagu orang zaman dulu kan ceritanya pasal cinta je. Apa? Berkenaan dengan engkaulah yang paling kucintai lah apa kan. Ceritanya pasal tu je lah, pasal cinta semata-mata. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita kriteria yang paling utama dalam memilih pasangan adalah agamanya. Agama yang pertama.
Kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'. Seorang perempuan ini dinikahi kerana 4 hal. Limaliha, walihasabiha, wajamaliha, walidiniha. Yang pertama kerana hartanya, kerana kedudukannya, kerana rupanya dan juga kerana agamanya. Fazfar bidzatid din. Taribat siyadak. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang baik agamanya, yang baik Islamnya. Kalau tidak, nescaya kamu akan rugi. Jadi yang paling utama adalah kalau kita dapat pilih agamanya. Selain daripada agama, tuan-tuan, kena ada kafaah. Yang kita panggil, bahasa kita panggil sekufu. Apa makna sekufu? Sekufu ni maksudnya daripada segi agama, daripada segi keturunan dan juga daripada segi pekerjaan, adanya kesetaraan. Sebab Allah Subhanahu wa taala ada sebut al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang keji untuk lelaki-lelaki yang keji dan lelaki-lelaki yang keji untuk wanita-wanita yang keji. Perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki-lelaki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Jadi salah satu hikmah daripada anjuran agama untuk cari kesetaraan dalam agama dan juga kedudukan sosial ni, ia akan menjadi faktor bahagianya rumah tangga. Sebab macam contoh, kadang-kadang bila, contohlah tuan-tuan, salah seorang sahabat yang Nabi sangat sayang kan, yang dahulunya anak angkat Nabi. Pada asalnya sebelumnya turun ayat melarang untuk menggunakan bin kepada bapa selain daripada bapa sendiri. Waktu tu Zaid bin Harithah digelar sebagai Zaid bin Muhammad. Punyalah Nabi sayang kepada Zaid ni sampai dibinkan dengan nama Nabi sendiri. Sehinggalah turun ayat tak boleh dibinkan kepada bapa selain daripada bapaknya sendiri. Maka namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni berkahwin dengan siapa? Zainab binti Jahash. Jadi Zaid ni adalah lelaki yang biasa. Manakala Zainab ni pula perempuan yang sangat cantik dan mempunyai kedudukan yang tinggi. Okey, kita sambung sekejap. Azan. Bismillah, alhamdulillah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan Zaid bin Harithah tadi. Jadi Zaid ni, dia berkahwin dengan Zainab binti Jahash. Zainab adalah seorang perempuan yang cantik, yang sangat cantik dan juga memiliki kedudukan yang mulia. Manakala Zaid ni pula adalah asalnya seorang hamba. Seorang hamba yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi dan dijadikan anak angkat. Dan dia pula bukanlah seorang lelaki yang tampan lah. Dan kedudukannya taklah begitu tinggi sangat. Dan akhirnya menjadikan perkahwinan mereka ni tak kekal lama. Dan akhirnya bercerai. Dan akhirnya kemudian Nabi SAW menikahi Zainab binti Jahash pula. Itu pun arahan daripada Allah lah. Sebab nak menunjukkan bahawa anak angkat tak sama taraf dengan anak yang anak sendiri. Tak sama taraf dengan anak sendiri. Bukannya yang kalau daripada segi yang diangkat ni tak sama dengan yang memang keturunan sendiri. Jadi sekiranya perkara ini terjadi kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apatah lagi kita lah. Jadi sebab tu sebaiknya cari yang sekufu. Penting rupanya benda ni. Sebab kadang-kadang apabila kita berkahwin, contohnya yang kita nikahi ni pasangan yang tidak sama gaya hidupnya. Daripada keluarga yang kaya. Kita punya spending sebulan 1,000 dah cukup. Kawan ni spending 5,000. Sebab dia daripada keluarga yang kaya.
Dia punya barang dia pun tak sama dengan barang kita. Makanan dia pun tak sama dengan makanan kita. Kemudian dia pun tak biasa buat kerja rumah seperti mana kita biasa buat. Jadi tiba-tiba bila kita expect lepas kahwin, kita ingatkan dia akan ikut cara kita. Rupanya tidak. Dia mengharapkan adanya pembantu rumah. Dia mengharapkan adanya duit allowance untuk dia. Jadi benda ni memang benda yang kadang-kadang menjadikan perkahwinan itu tidak dapat berkekal lama. Macam contoh kawan saya lah seorang. Dulu sama masa kerja lama dulu kan. Dia ni kebetulan dapat berkahwin dengan orang yang kaya lah, daripada keluarga yang kaya, doktor. Kita pun masa tu bukanlah dia ni pun kerja tak elok, dia pun pegawai takbir, okey je. Cumanya gaya hidup yang sangat berbeza. Yang ni geng biasa-biasa je. Makan pun makan, tak sukalah pergi makan kedai-kedai kat hotel-hotel apa semua tu. Biasa-biasa je makan, kalau boleh nak bawa RM10 je. Sekali bila berkahwin dengan orang daripada keluarga yang kaya, caranya kan lain, berbeza. Kawan ni mana main makan dekat warung tepi jalan. Mestilah nak makan dekat hotel-hotel 5 bintang. Yang mana kosnya tak lagi daripada RM50-100. Kalau zaman sekarang ni lagilah tuan-tuan. Tak ada dah bawah 100 dah. Makan kat hotel ni. Melampau benar dah harganya. Jadi ini adalah pentingnya al-kafa'ah. Sekufu. Melainkan kalau masing-masing ni dapat memahami, ni cerita lain lah. Ni cerita yang tak memahami. Bila kita tak faham kan, dan orang tu pun tak faham kita, maka ini akan menjadi masalah yang besar. Kita lihat Khadijah. Hebat. Khadijah ni daripada orang yang kaya. Nabi pula bukannya kaya. Tapi adanya hormat, saling menghormati di antara mereka, dan dia sangat hormat kepada Nabi SAW. Sehingga hartanya dihabiskan untuk membantu perjuangan Rasulullah. Berkekalan juga perkahwinan tu sampai meninggal Khadijah. Sayangnya Nabi kepada Khadijah sampai dah meninggalnya Khadijah bertahun-tahun, masih juga Nabi teringat-ingat kepada Khadijah. Selain itu tentang Khadijah ni juga tuan-tuan, kita boleh lihat inilah istimewanya isteri pertama. Apa-apa sahaja yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga turut dirasai oleh Khadijah. Ibu mana yang tidak sedih apabila kedua-dua orang anak perempuannya diceraikan sekaligus? Sebab apabila si suami ni, maksudnya Rasulullah ni, dituduh sebagai pembohong, pendusta, bomoh, kena maki, dicerca disebabkan dia membawa Islam. Waktu tu dua orang anak Nabi, siapa nama tu? Zainab. Dan juga seorang ni saya tak ingat. Ada dua orang diceraikan waktu tu. Diceraikan oleh suami masing-masing. Jadi bila cerai tu, sedih lah. Khadijah juga sedih. Jadi ini yang hebatnya Khadijah, bagaimana dia menyokong perjuangan Nabi walaupun macam-macam berlaku kepada keluarganya. Yang kadang-kadang tak berlaku dalam masyarakat sekarang kan. Bila susah sikit, dah lah bang, tak apalah bang, kita ikut je lah. Kawan ni pula nak cuba memperjuangkan sesuatu ke, ataupun dia bisnes ke apa kan, dah lah bang, kita cari kerja lain je lah. Tak ada support daripada isteri, maka dia akan menjadikan si suami ni kurang bersemangat dalam mencapai matlamat yang dia cuba, yang dia inginkan. Maka itulah nikmat bagi pasangan yang mengerti. Kalau dapat isteri yang memahami, bila suami pulang dalam keadaan takut, si isteri ni dapat menenangkan. Kan? Kebiasaannya apa? Kalau tiba-tiba seorang suami ni pulang dalam keadaan takut, abang takutlah. Takut ada orang nak apa-apakan abang. Jadi biasanya isteri akan jawab apa? Abang dah buat apa ni? Ni apa yang abang buat salah ni? Kan biasanya dia akan terus cari apa masalah. Apa benda yang kau buat ni? Apa abang sebut apa sampai ada orang nak apa-apakan abang ni? Kenapa ni? Dengan kadang-kadang suara yang makin meninggi kan. Mungkin ramai isteri responnya sebegitu, tapi tidak Khadijah. Jawapan Khadijah apa? La yuhzikallah
abadan. Allah tak akan menghinakan kau sampai bila-bila. Tak mungkin Allah hinakan kau. Jawapan Khadijah. Respon Khadijah apa? Engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Engkau suka memikul beban orang lain yang kesusahan. Engkau santuni orang yang miskin. Engkau suka menyambut tetamu. Selalu menegakkan kebenaran. Jadi tak mungkin kau ni Allah akan menghinakan kau. Ni respon daripada Khadijah. Isteri yang memahami adalah isteri yang dapat meyakini suaminya. Dia pandai membaca situasi. Bila suami bimbang, dia tak menambah ketegangan kepada si suami. Dan bila suami kecewa, dia tak menambah kesedihan si suami. Jadi pasangan yang memahami bukan hanya turut menangis apabila kita menangis, tetapi dia juga dapat uplift the emotion. Dia boleh membantu untuk menaikkan semangat si pasangan yang lain. Dan kita lihat seperti mana Khadijah melakukannya. Selepas wahyu pertama itu turun, Khadijah membantu Nabi untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Dia cari solusi apa sebenarnya yang dialami oleh Nabi SAW. Dan dia tahu nak cari kat mana. Ni dapat bukan sekadar dia memahami, tetapi dia juga dapat Rasulullah juga ada isteri yang berilmu, yang tahu untuk mencari jawapan kepada apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah kurniakan kita isteri yang salihah. Allah jadikan kita keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia, keluarga yang tenang dalam kehidupan. Allah kurniakan zuriat yang saleh insya-Allah dan salihah. Kita berhenti dulu setakat ni. Saya mohon maaf banyak-banyak apa-apa salah silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.